A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuna wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Kita sambung surah tadabbur surah Muhammad. Dalam ayat yang lepas, apa antara pengejarannya? Dalam ayat 32 Allah beritahu, sesiapa yang kufur kepada Allah dan menghalang pula manusia untuk kufur kepada Allah, menentang Rasul, sebenarnya dia tidak buat sesuatu pun yang merugikan Allah, yang memudaratkan Allah, melainkan hanya memudaratkan mereka sendiri. Mudarat yang paling besar bagi mereka ialah semua amalan mereka sia-sia. Itu orang kafir. Tapi orang beriman boleh juga tak orang beriman amalan mereka terhapus? Boleh. Sebab tu Allah ingatkan balik ayat 33. Ini untuk orang beriman pula. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ta'ala pada Allah dan Rasul. Dan Allah ingatkan, bukan bermakna kamu dah beriman, kamu dah taat pada Allah, dah taat pada Rasul. Bukan bermakna semua amalan kamu pasti diterima dan kamu selamat di akhir besok. Belum tentu. Maka Allah bagi satu lagi larangan, amaran. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu sia-siakan amalan kamu. Maknanya peringatan kepada orang beriman. Amalan orang beriman walaupun dah taat kepada Allah dan Rasul, mungkin terbatal juga. Jadi pengajarannya apa? Bukan semua amalan orang beriman kekal sampai ke akhirat. Ianya boleh terbatal bila-bila masa dan dengan berbagai cara. Okey. Pengajaran yang kedua, antara perkara yang boleh membatalkan amalan, antara perkara yang boleh membatalkan amalan orang beriman ialah syirik. Dia solat, dia puasa, lepas tu dia jumpa bomoh, kemudian dia percaya pada bomoh, kan? Semua puasa dia, solat dia, haji dia terbatal. Yang kedua, riak. Yang ketiga, manna dan azah. Manna dan azah. Tahu? Apa makna manna? Rasa itu daripada dia. Rasa yang dia bagi itu daripada dia. Manna. Kita biasa dengar manna dan salwa, kan? Sebab apa? Antara manna dan azah dengan manna dan salwa, kita lebih banyak ingat dan tahu manna dan salwa. Manna dan azah kita tengok pasal apa? Sebab manna dan azah makanan.
Kita suka ingat kepada makanan. Azab apa? Amanah dan salwa makanan. Kalau mana mengungkit ataupun merasakan dia yang bagi. Kalau azab apa dah? Mengungkit? Menyakit hati. Menyakit hati siapa ni? Orang yang kita bagi. Macam menyebutkan nama dia dalam majlis. Ada seorang miskin tu nama si Fulan, saya bagi duit, saya baiki rumah dia. Itu menyakitkan hatinya. Sia-sia. Lepas tu dia lupa pula saya. Lepas tu dia lupa pula saya. Memang tak kena budi. Yang ke berapa dah? Perkara yang membatalkan amalan. Yang keempat, merendahkan Rasulullah ataupun menolak sunnah Nabi. Merendahkan Rasulullah ataupun menolak sunnah Nabi. Yang kelima, melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Okey, itu antara. Sebab tu dalam ayat ni Allah tak sebutkan jangan kamu batalkan amalan kamu. Allah sebut tak dengan apa? Tak. Bila tak sebut, apa makna? Allah nak bagi tahu apa saja yang boleh membatalkan amalan kamu, jangan buat. Yang menghalang tak masuk Ustaz. Kalau kafir itu dia hilang amal dia pasal dia kafir dan menghalang orang daripada apa ni kan, dekat kepada Allah. Kalau yang beriman menghalang dia sebenarnya Allah cakap dengan siapa ni? Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan. Yang sebut menghalang tu Allah sebut selepas sifat siapa? Orang kafir. Sebab Allah nak begitu. Sifat yang suka menghalang ialah sifat orang kafir. Orang beriman tak akan buat macam tu. Kalau buat, mana dia bersifat orang kafir. Betul? Menghalang orang lain daripada beriman, daripada belajar agama, boleh menghalang, boleh menghapuskan amalannya. Tapi sebab dah disebut kat atas tu umum. Itu lebih kepada sifat orang kafir. Tak bagi orang tu ceramahkan di Johor ke, di Singapura ke. Okey. Kemudian ayat 35. Ayat 34. Apa pengajar ayat 34? Allah kata sesungguhnya orang kafir wasaddu. Dua kali Allah sebut ayat 32 dan 34. Bila kafir saddu, itu menunjukkan sifat menghalang orang beriman sinonim dengan orang kafir. Sesiapa yang kufur kepada Allah dan mati dalam kafir, maka Allah tidak akan ampunkan dosanya.
Dan poin seterusnya, sebaliknya, siapa yang kufur kepada Allah kemudian dia mati dalam keadaan beriman, maka Allah ampunkan semua dosa dia. Semua dosa. Tak, dia kafir. Kemudian dia beriman, Allah ampunkan semua dosa. Kan orang kafir bila masuk Islam, Allah padam semua kan, delete semua. Okey, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tahinu, maka jangan kamu rasa hina. Jangan kamu rasa hina di hadapan siapa? Orang kafir. Maknanya bila kita jumpa orang kafir yang kaya, yang berjaya, kita rasa rendah diri je. Apa hukum dia? Hukumnya berdosa, haram. Sebab kita lebih mulia pada dia. Kenapa kita rasa hina di hadapan orang yang kufur pada Allah? Bila Allah kata jangan rasa hina, hukum tu haram. Walaupun kita miskin. Contoh kita naik kereta kanci buruk kan, jumpa Lim Kuan Eng naik emas, tulis pula ketua menteri. Apa perasaan kita masa tu? Kecil tak boleh, kena rasa besar. Sebab kena rasa besar dan kena rasa megah, sebab kita beriman kepada Allah. Kena ada rasa tu. Rasa hina je tak boleh. Insaf. Izzah. Rasa mulia, bahasa Arabnya izzah. Tapi tak ada perasaan tu kan? Ada. Wa tad'u, dan maksud di sini jangan. Dan jangan kamu mengajak ila silmi, kepada silmi apa? Perdamaian. Wa antumul a'lau, sedangkan kamu adalah orang-orang yang tinggi ataupun mulia. Kenapa jangan kamu mengajak orang kafir kepada perdamaian? Apa maksud dia? Mengajak dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut, dalam keadaan kita rasa kita hina, kita lemah, kita pun okeylah kita berdamai. Tak boleh, haram. Mana boleh kita mengaku kalah kepada orang kafir? Kenapa tak boleh berdamai dengan mereka dalam keadaan kita rasa hina? Sebab apa? Sebab Tuhan kata kamu tinggi, kamu mulia. Dan ditambah satu lagi, wallahu, dan Allah bersama kamu.
Allah bersama kamu, macam mana kamu boleh rasa hina? Macam mana boleh kamu rasa rendah diri? Ha? Oh, ila salmi. Boleh ke? Kadang-kadang benda ni, ayat ni, bila kita belajar, kadang-kadang tak sama dengan realiti kehidupan kita. Kan? Perasaan kita tak ada macam ni. Ya Allah larang, kita buat. Ya Allah suruh, kita langgar. Allah suruh salat, kita salat. Allah suruh puasa, kita puasa. Tapi bila Allah kata jangan rasa hina depan orang kafir, kadang-kadang kita tak ada perasaan tu. Rasa lemah je, rasa bergantung pada dia aja. Kenapa kita rasa lemah? Kenapa kita rasa hina bila berdepan dengan orang kafir yang berkuasa, yang kaya? Dunia utama. Dunia keutamaan kita. Bila dunia keutamaan kita, Allah ada tak bersama kita? Bila Allah tak ada, itulah punca kita rasa lemah. Tapi tengok, banyak Allah sebut rakam dalam Quran cerita para Nabi dan para sahabat. Nabi Musa berdepan dengan siapa? Fir'aun. Dia rasa izzah ke dia rasa hina? Walaupun Fir'aun tu ada kerajaan yang paling kuat. Allah sifatkan wa fir'auna zil autad. Apa makna zil autad? Kan Allah kata alam naj'alil arda wal jibala autada. Kemudian dalam ayat lain Allah kata wa fir'auna zil autad. Sama ni. Pernah jumpa ayat ni? Pernah? Jawablah macam tak pernah jumpa je. Jumpa tak ingat. Tak ingat di mana. Tak, seolah ingat tak ingat. Saya belum tanya. Saya kata pernah jumpa ke tak? Pernah jumpa. Macam itu takut nak jawab, takut ada soalan seterusnya. Okey, ni surah apa ni? Tak ingat. Tak, ini cerita gunung ni, jibal. Wal jibal autada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Surah Amma Yatasaaluna. An-Naba. Okey, cuba terjemah. Ayat sebelum tu, bukankah kami jadikan bumi ni mihada, hamparan yang selesa untuk kamu tinggal, dan kami jadikan gunung autada sebagai pemasak. Makna gunung tu sebagai penguat bumi. Kalau tak ada gunung, bumi tu goyang. Tapi Allah sifatkan wa fir'aun zil autad. Apa pula makna dia? Perkataan sama, autad. Bumi kuat sebab apa? Gunung. Fir'aun kuat sebab apa? Autad. Pemasak dia apa dah? Tentera dia. Allah sifatkan tentera Fir'aun tu macam gunung yang mengukuhkan kerajaan Fir'aun. Bala tentera dia ratusan ribu. Kemudian Musa pula berapa orang? Musa dengan Harun. Tapi bila berdepan masa nak berlawan sihir tu, kan? Musa gemetar tak? Tak. Cuma sebelum pergi tu dia takutlah. Dia baca doa apa? Lepas tu dia minta Harun. Tak, itu masa nak pergi berdakwah dengan Fir'aun. Yang baca doa Rabbi Syrahli. Ini masa nak pergi melawan sihir. Tak ada doa tu. Tak ada. Dia pergi je seorang. Masa tu dia pergi seorang je. Masa nak berlawan sihir tu dia pergi seorang, bukan dengan Harun. Masa nak berdakwah baru pergi dua. Dia seorang-seorang. Nak berlawan dengan siapa ni? Fir'aun, kerajaan dia, tentera dia, tukang sihir dia. Tapi ada tak Musa rasa hina? Tak. Kenapa? Dia yakin Allah bersama dia.
Begitu juga masa Firaun kejar dia sampai tepi laut kan. Dah jalan dah mati dah. Kalau pergi lagi mati, lemas. Kalau undur ke belakang dibunuh. Tapi masa tu Musa takut tak? Tak. Apa Musa cakap pada pengikut dia? Pengikut dia dah gementar dah. Dia kata apa? Habislah kita. Kita akan ditangkap dan dibunuh oleh Firaun. Tapi Musa cakap apa? Allah bersama. Tak, dia tak cakap bahasa Melayu, bahasa Arab. Sejak bila Musa bercakap? Macam pernah dengar je Musa cakap. Kan kita baca Quran, Musa kata apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Tidak apa? Firaun tak mungkin dapat tangkap dan bunuh kita. Mustahil. Tengok keyakinan dia. Kemudian dia begitu. Sebab apa? Ini sebab dia. Inna ma'i Rabbi. Sebab apa Firaun tak mungkin tangkap kita dan bunuh? Sebab Allah bersama aku. Dan apa Allah akan buat padaku? Saya dini. Allah akan tunjuk pada aku jalan keluar. Laut kat depan tu makhluk Tuhan. Kat belakang Firaun makhluk Tuhan. Yang bersama aku siapa? Pencipta pada semua. Kenapa kau nak takut? Itu keyakinan, izzah. Kita kadang-kadang bukan berjumpa dengan Firaun pun, bukan bertemu dengan laut pun. Kadang-kadang nak cakap sepatah pada orang pun fikir berapa kali. Aku kalau cakapkan, dah kan. Nanti orang kata nanti. Takut tak kita? Takut. Sebab apa? Kita tak yakin Allah bersama kita. Yang kita rasa ialah kalau aku cakap orang pulau aku, masalah aku. Allah tak ada bersama aku, bukan masalah sangat. Seolah macam tu. Betul? Takut member keluarga. Takut member? Keluarga. Dia tak tulis takut member keluarga. Dia pun tak tulis kan? Beza tak kita hafal berapa rukun iman? 6. Cuba sebut. Beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Yang ketiga, Rasul. Yang keempat, kitab. Yang kelima, kiamat. Yang keenam, ada tak yang ketujuh, beriman dengan manusia? Tak ada kan? Yang tu kita tak belajar, yang tu kita tak hafal. Tapi yang kita takut yang mana? Yang ketujuh itulah. Betul? Beriman dengan Allah yang pertama, kita tak rasa apa-apa. Tak sampaikan dosa ke kenal anak, kita tak kisah. Tapi bila fikir pasal orang, tak jadi cakap. Jadi rukun iman kita ada berapa semua? Yang tu kita tak belajar dan tak hafal, tapi kita amalkan. Betul? Tapi ada juga tu Ustaz, tak masuk rukun iman lah, tapi hablum minallah wa hablum minan nas tu jaga manusia. Tak, Musa kena kejar tu sebab jaga hablum minallah ke hablum minan nas? Minan nas lah, sebab dia berdakwah dia kena kejar. Kalau dia hablum minallah saja, dia duduk beribadat dalam gua aja, Firaun kejar tak? Sebab dia nak jaga hablum minan nas, dia kena kejar. Betul? Bila kita berdakwah barulah ada hujan. Bila kita berhubung dengan orang baru ada hujan. Kalau duduk sorang-sorang, Nabi masa duduk Gua Hira, orang kacau tak? Bila Nabi kacau, orang kacau Nabi? Orang maki Nabi. Bila? Bila Nabi mula hablum minan nas. Boleh? Susah tu. Kita nak praktis ayat ni. Jangan rasa takut pada orang. Jangan rasa hina. Jangan peduli apa orang kata. Susah tu. Lepas tu bila kita rasa hina, berlakulah step kedua apa dah? Okeylah, kita berdamailah. Saya tak nak gaduh-gaduh. Betul? Bila bermula di sini akan berlaku yang kedua. Sebab apa?
Puncanya kamu sebenar hina. Kamu tak tinggi pun. Kenapa? Sebab Allah tak bersama kamu. Kamu tak yakin pada Allah, macam mana Allah nak bersama kamu? Kemudian Allah nak bagi tahu walan yatirakum, dan apa dia? Walan, tidak sekali-kali yatirakum, dia tu Allah mengurangkan kamu a'malakum, amalan kamu. Apa maksud? Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun ganjaran pahala amalan kamu. Apa maksud dia? Antara sebab kita tak rasa mulia, kita tak buat kerja yang terbaik, kita tak sampaikan ilmu, antara sebab apa dah? Sebab akidah keyakinan kita bahawa sampaikan satu ilmu, berdakwah adalah ganjaran paling besar di sisi Allah. Benda itu tak masuk dalam hati. Jadi Allah nak bagi tahu, bila kamu buat kerja dakwah dan kamu tak rasa hina, sedikit pun Allah tak kurangkan pahala. Setiap satu patah kamu cakap, setiap satu saat kamu gunakan untuk dakwah, semuanya Allah bagi pahala lengkap. Contoh, bila kita buat kerja kan, orang kata apalah kerja macam ni, tapi kita perlukan duit, kita kerja juga tak? Kita peduli tak apa orang kata? Tak. Kita tak peduli. Sebab apa? Kita ada matlamat. Nak apa? Nak upah tu. Tapi itu upah di sisi manusia. Kita yakin. Sampai kita tak kisah pun orang kata, apalah kamu kerja ni? Dia kata, aku apa kisah, aku nak makan. Ha. Tapi kalau Allah tawarkan pahala, sampaikan ilmu, berdakwah adalah terbaik, yakin tak? Banyak tak alasan kita? Banyak. Sebab kita tak yakin. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau kamu buat kebaikan, bukan setakat dapat pahala, tapi berlipat kali ganda. Kenapa kamu tak yakin? Cuba kita bayangkan, hidup dunia ni adalah kerja, dan semua kerja kita kat dunia Allah akan bagi upah dia di akhirat besok, dan benda tu kita yakin. Jadi malas ke rajin? Rajin. Tapi masalah nak solat sunat pun kadang-kadang malas, nak berzikir pun malas, nak baca Quran pun malas. Sebab apa? Kita rasa macam tak ada upah. Macam baca Quran habis macam tu je, zikir habis macam tu je, kan? Ha. Tapi kalau kita buat, kadang-kadang tak dapat upah juga. Contohlah, kita tanam pokok bunga kan, rajin tak? Rajin tak? Rajin ke tak? Tak pernah tanam? Apa? Tak apalah, yang mati tu cerita lain. Masa kita tanam, rajin tak? Kita buat betul-betul tak? Dapat upah tak? Kenapa rajin? Sebab apa? Oh, minat. Walaupun tak dapat upah, tapi sebab minat, kita pun buat sungguh-sungguh. Kadang-kadang 1 jam kan, duduk buat kebun depan rumah kan. Ya Allah, kenapa? Sebab nafsu. Nafsu suka benda-benda yang sia-sia. Nabi kata neraka dipenuhi dengan benda yang disukai oleh nafsu, benda yang sia-sia, yang melarangkan kita, memang nafsu suka. Dan kita walaupun tak dapat upah, ada matlamat juga apa dah? Nak mencantikkan rumah. Betul? Cuba tengok, kalau tujuan nak mencantikkan rumah pun kita sanggup bagi masa, sanggup keluar duit, kenapa kita tak boleh sanggup bagi masa untuk pahala upah yang kekal abadi? Ha? Nak cantikkan rumah, bagi masa, keluarkan duit. Tiba-tiba nak pahala yang kekal, selamatkan kita daripada azab. Kadang-kadang kita buat malas je, sambil lewa je. Walaupun tak perlukan keluar kos. Betul? Kenapa? Yang inilah Allah kata, kenapa malas? Allah tak kurangkan upah kamu.
Okey, kemudian Allah nak bagi tahu innama, sesungguhnya hanyalah al-hayatud dunya. Ada dunia ke? Al-hayatud dunia. Ada kan? Al-hayatud dunia. La'ibun walahun kan? Okey. Sesungguhnya al-hayatu, hayatu kehidupan dunia. Apa makna dunia? Dunia, apa makna dunia? Perkataan dunia tu Dekat hina. satu dekat, yang kedua hina. Sebab itulah kalau kita tadabbur setiap perkataan dalam Quran akan memberi pengajaran dan menginsafkan kita. Tapi kalau kita terjemah aja kehidupan dunia, tak faham apa makna dunia, tak rasa apa-apa. Jadi kita terjemah apa? Kehidupan yang sementara, hina, dekat. Adalah la'ibun. La'ibun apa dia? Permainan. Walahwun, dan apa dia lahwun? Kehidupan dunia hanyalah la'ibun, permainan, walahwun. Apa makna permainan? Dia la'ibun dalam bahasa Arab ialah kita keluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu, tanpa tujuan yang jelas dan tidak mendatangkan mudarat dan tidak memberi manfaat. Itu makna la'ibun. Keluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Dan biasanya la'ibun ni ialah di peringkat budak-budak kanak-kanak. Dia beza lahwun, dia lebih kepada peringkat remaja dewasa. Sebab tu Allah sebut apa dulu? La'ibun. Kenapa? Sebab dia didahului oleh peringkat masa, iaitu remaja dulu, kanak-kanak dulu, barulah dewasa. Pernah tak Nabi, adik-beradik Nabi Yusuf minta izin daripada Nabi Yaqub, bapak dia, untuk bawa Yusuf pergi bermain kan? Pernah? Ada? Cuba baca ayat tu. Oh, tahu surah Yusuf? Ayat 12. Arsilhu ma'ana
Ghadan yarta' wa yal'ab. Inna wa inna lahu laha. Okey, cuba terjemah. Arsilhu, utuskannya ataupun lepaskannya. Ini adik-beradik dia cakap kepada bapa Yusuf, Yakub, lepaskannya. Nya ni balik pada Yusuf. Ma'ana bersama kami ghadan, besok. Yarta', untuk dia bersukaria. Wa yal'ab, dan dia bermain. Dan dia bagi jaminan, wa inna, sesungguhnya kami, lahu, baginya, lahafizun. Tengok dia guna berapa huruf taukid? Satu inna, yang kedua lam. Mana sama dengan innal insana la fi khusri. Bila diguna huruf penegasan, pasti sesungguhnya. Bila kita guna huruf tu, bila orang tak percaya. Kenapa adik-beradik Yusuf guna dua huruf penegasan kepada bapa dia? Dia tahu bapa dia memang tak percaya, kan? Sesungguhnya pasti kami jaga Yusuf. Kalau bapa dia ni percaya, perlu tak dia guna inna? Tak. Okey, kami jaga, itu je. Jadi tengok perkataan yal'ab. Ini la'ibun. Ini fa'al mudhari', ini isim. Apa makna tadi? Mengeluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Betul tak? Sekadar nak seronok. Apa tujuan? Apa matlamat? Alah, seronok. Tak jelas tujuan dia. Kemudian boleh mendatang mudarat tak? Secara umum tak boleh. Dan boleh mendatang manfaat tak? Tak. Sebab tujuan pun tak jelas. Itu makna la'ibun. Okey, lahwun. Lahwun ni dia tak mestinya menggunakan tenaga, tak mestinya melakukan perbuatan. Yang penting apa dah? Apa saja yang melalaikan manusia daripada tanggungjawab yang asasi, maka semua lahwun. Apa saja yang melalaikan manusia daripada melakukan tanggungjawab yang utama, maka semua dia adalah lahwun. Boleh? Contoh Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Okey, cuba terjemah. Ini surah apa ni? Al-Munafiqun. Ayat dekat ujung. sebelah kanan ke sebelah kiri? Biasa kalau boleh jawab ujung tu dia tahu kanan kiri. Ayat 9. Cuba terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kamu. Ada tak perkataan lahwun dalam ayat ni? Ni lah, asal dia lahwun lah tu. Tapi bila jadi fa'al daripada laha fa'al madhi, yalhu fa'al mudhari', lahwun isim. Jadi kalau nak larang, la tulhi, waw dibuang, la tulhi, jangan harta-harta kamu melalaikan kamu. Allah tak kata tal'ab, sebab tal'ab, la'bun bukan mesti melalaikan. Faham? Kalau lahwun mesti melalaikan. Melalaikan harta kamu, anak-anak kamu daripada apa? Jadi lahwun apa saja yang melalaikan daripada kerja utama.
Kerja utama kita apa dah? Zikrullah. Dia tak mesti perbuatan. Kadang-kadang termenung je 10 minit kan. Itu lahwun ke laibun? Lahwun. Tapi kita main bola kan? Kita main bola, lepas solat asar kita pergi main bola 1 jam, 5.30 sampai 6.30, kita pun berhenti. Lahwun ke laibun? Tak, saya dah bagi jawapan. Lahwun ke laibun? Ha? Tadi saya dah cakap, apa-apa saja perbuatan ke, hati ke yang melalaikan kita pada kerja utama, maka dia lahwun. Jadi jawapannya, main bola tu dia pakai seluar pendek ke seluar panjang? Kalau pakai seluar pendek, dia la'bun dan lahwun, dua sekali. Faham? Sebab main bola tu walaupun tak mengganggu waktu salat, tapi menghalangnya daripada mentaati Allah. Lahwun wa la'ibun. Tapi kalau dia main bola pakai seluar panjang, mula dengan bismillah kan, tak menyakiti hati orang, setengah jam sebelum masuk maghrib dia berhenti, itu la'ibun, bukan lahwun. Boleh faham beza? Kau tengok bola je. Tengok bola final. Dia tengok bola tu pukul berapa? Pukul 1 pagi. Kalau 1 pagi, lahwun. Sebab Allah jadikan malam untuk tidur dan beribadat, bukan untuk tengok bola. Ustaz, saya tengok bola sambil berzikir. Tak, saya tak akan percaya. Apa dia? Dia kalau dia tak solat tahajud, dia tak seronok tengok bola. Dia berhenti turun tengok bola. Sebab ibadat ni lazat kan. Bila lazat berjumpa dengan Tuhan, dia tak sampai hati nak buang masa pula dengan tengok bola. Orang suka solat tahajud, TV pun tak ada rumah dia. Okey, boleh? Jadi Allah nak bagi apa ni? Kehidupan dunia adalah la'ibun wa lahwun. Tapi adakah dunia ni betul-betul la'ibun wa lahwun? Allah nak bagi tahu, kalau kamu tak tahu tujuan yang jelas kehidupan kamu, maka dunia kamu hanyalah la'ibun. Tapi kalau kamu tahu tujuan utama kehidupan kamu dan jelas, kamu boleh jadikan dunia adalah ibadat. Semua kehidupan kamu, pagi sampai tidur balik, semuanya ibadat. Tak ada satu pun la'ibun. Bila tu? Bila kamu jelas tujuan hidup dan kamu sentiasa mentaati Allah. Cuba buka surah Al-Ankabut. Ayat 64. Cuba. Cuba tengok. Allah kata apa? Wa ma hazil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahwun wa la'ibun. Allah sebut apa dulu? Lahwun ke la'ibun? Tapi dalam ayat ini Allah sebut apa dulu? Kenapa dalam surah Al-Ankabut Allah sebut lahwun dahulu? Dalam surah ni Allah sebut la'ibun dahulu. Okey, nanti kita sambung habiskan. Kemudian Allah kata apa? Wa inna daral akhirah. Kalau kehidupan dunia hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah tak ada faedah, habis apa kehidupan yang sebenar? Timbul persoalan. Allah pun jawab, wa inna daral akhirah, sesungguhnya negeri akhirat lahiyal hayawan. Tengok Allah guna apa tu? Berapa huruf taukid? Satu, inna. Yang kedua,
Lam. Kenapa Allah guna dua tu? Sebab manusia tak percaya. Wa inna ad-dar al-akhirah lahiyal hayawan. Cuba mana huruf taukid? Haruf taukid. Satu inna, yang kedua lam. Kenapa Allah guna dua huruf taukid? Sebab manusia tak percaya. Ramai mana yang tak percaya ni? Berapa ramai yang tak percaya bahawa negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenar? Berapa ramai yang tak percaya? 999. Tepat angka dia. 999 daripada 1000. Jadi daripada 1000, berapa orang yang percaya kehidupan yang sebenar-benar ialah akhirat? Berapa orang daripada 1000? Seorang je. Bila ramai tak percaya, Allah guna huruf taukid. Kemudian Allah kata apa? Hayawan. Kehidupan dalam bahasa Arab apa dia? Al-hayatu. Pernah dengar tak hayawan? Apa beza dia? Ini haiwan ke apa ni? Kehidupan. Yang haiwan tu? Haiwan dia baca macam ni. Haiwan. Ini haiwan. Yang ni hayawan. Berasal daripada apa? Hayatu. Apa beza hayatu dengan hayawan? Apa beza? Dalam bahasa Arab, bila dia tambah alif nun, dalam bahasa Arab dia menunjukkan Allah nak bagi tahu kehidupan yang sangat luar biasa. Dengan dia tambah huruf alif nun. Tapi kalau kita baca terjemahan, kita tak rasa. Apa maksud yang Allah nak bagi tahu kehidupan yang sangat luar biasa? Apa dia? Kehidupan yang tak sakit, tak demam, tak tua, tak pening, tak fikir masalah, semua nak dapat, terlintas pun dapat, dan hidup pun sampai bila-bila, tak risau nak makan apa, tak risau sakit apa, tak risau keciman ni, kan? Tak risau suami kahwin lain, semua tak risau, semua tak ada. Itulah kehidupan yang sebenar. Boleh? Okey, balik pada soalan tadi. Kenapa ayat surah Al-Ankabut Allah mula dengan lahwun? Yang banyak melalaikan manusia apa dia? Yang banyak melalaikan manusia? Susah sangat. Yang banyak melalaikan kita apa dia? Melalaikan kita daripada zikir, daripada solat sunat, daripada belajar agama, daripada baca Quran. Apa yang banyak melalaikan kita? Nafsu. Tapi Allah cakap tadi kan, wahai orang beriman, jangan melalaikan kamu apa dia? Tadi ayat tadi, surah Al-Munafiqun. Harta. Yang paling banyak melalaikan manusia daripada mentaati Allah, harta. Allah pun sebut alhaakumut takasur. Alha tu lahwun tu. Telah melalaikan kamu daripada takasur. Apa makna takasur? Banyak apa? Banyak harta, banyak pangkat, banyak kereta, banyak rumah. Jadi yang banyak melalaikan manusia daripada berzikir, daripada taat pada Allah, harta. Surah Al-Ankabut, cuba tengok ayat sebelum tu. Cerita pasal apa? Daripada ayat 62. Ayat 62 dan 63. Cerita pasal apa dua ayat tu? Cerita pasal harta rezeki. Bila cerita pasal rezeki, Allah sebut dahulu lahwun. Yang inilah yang banyak melahwunkan kamu.
Allah sebut lahun dulu. Tapi di sini Allah sebut laibun sebab apa? Dalam keadaan biasa, yang mana dulu? Kalau ikut tahap umum manusia, laibun dulu ke lahun dulu? Laibun dulu. Budak suka mainkan. Dia tak tahu apa tujuan, main je. Sebab itulah ada ahli tafsir mengatakan laibun untuk peringkat budak. Bila dia dewasa, dia jadi laibun tu jadi lahun. Ha? Pasal tak larap. Kenapa laibun peringkat budak bila dilakukan oleh orang dewasa dia tak jadi laibun, jadi lahun. Kenapa? Sebab masa budak dia tak boleh berfikir apa tujuan sebenar kehidupan. Tapi bila dewasa sepatut dia boleh berfikir yang mana memberi faedah, yang memandang menguntungkan di akhirat. Tiba-tiba dia main juga, maka main itu menjadi lahun. Kan macam kita buang masa dengan telefon kan. Beza tak budak main game dengan orang tua buka WhatsApp? Sama-sama 1 jam. Antara dua ni yang mana cerdik? Budak sikit cerdik kan? Sebab apa? Budak tak reti. Dia pun baru darjah 1 kan. Kita darjah berapa dah? Tapi masih buang masa lagi kan? 1 jam, 2 jam. Tak, saya tak kata pada orang kelas kenapa terasa tu. Okey. Kemudian habis nak buat apa? Kalau dunia la'ibun wa lahwun, habis nak buat apa? Wa in tu'minu, dan sekiranya tu'minu, kamu beriman, wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Kadang-kadang Allah sebut tu'minu saja, kadang-kadang Allah sebut tattaqu saja, kadang-kadang Allah sebut 2 sekali. Bila Allah sebut tu'minu saja, maka dia juga bermakna tattaqu. Bila Allah sebut tattaqu saja, maka dia juga bermakna tu'minu. Tapi kalau Allah sebut 2, ahli tafsir mengatakan tu'minu makna kamu mentaati Allah, wa tattaqu kamu meninggal larangannya. Kan perintah Allah 2 kan, satu suruh, satu larang. Jadi dunia tu permainan senda gurau. Tapi sekiranya kamu taat perintah Allah, kamu tinggal larangannya, maka apa kamu dapat? Yu'tikum, dia akan memberi kamu ujurakum. Ujur saya dah beritahu banyak kali kan, apa makna ujur? Ujur ni jamak. Kalau mufradnya apa? Ajrun. Kalau jamak ujur. Apa asal makna ujur? Ajrun. Upah. Apa ada tak dalil dalam Quran yang berkata ajrun tu betul-betul makna upah, bukan pahala? Ada. Okey, kisah apa? Saya bagi cerita. Bila ada seorang ni, tapi kalau saya cerita memang akan tahulah. Musa dengan? Musa dengan? Itu surah apa tu? Kahfi. Bila Khidir tengok tembok tu nak roboh, dia betulkan. Musa kata apa? Upah. Musa guna perkataan apa? Cuba buka.
Ayat 70. Okey, cuba baca tu. Ayat yang bawah sekali, yang ada perkataan ajrun. Qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Tengok. Cuba terjemah. Qala Musa berkata, lau syi'ta, kalau syi'ta engkau mahu, kalau dia mahu, dia mahu, Masya Allah, Insya Allah. Kalau dia mahu, Insya Allah. Selalu sebut tak Masya Allah? Jadi Masya Allah, apa yang dia mahu ataupun apa yang Allah mahu. Kalau dia syaa, kalau engkau lelaki mahu, engkau lelaki mahu, syi'ta lah. Musa cakap dengan siapa ni? Khidir lelaki ke perempuan? Kalau engkau perempuan, syi'ta. Kalau aku mahu, syi'tu. Kan mudah bahasa Arab. Engkau lelaki ta, kalau engkau perempuan ti, kalau aku tu. Kan mudah. Okey. Musa kata pada Khidir, lau syi'ta, kalau kamu mahu, lattakhazta. Apa dia? Pasti engkau ambil alaihi, atasnya. Yang ni apa dia ni? Mana kerja kamu membaiki tembok tu, sepatut engkau ambil apa? Ajra. Pahala ke upah ni? Jangan terjemah pahala. Jadi sekarang, apa rahsia, apa hikmah Allah gunakan perkataan pahala tu dengan perkataan ajrun yang bermakna upah? Apa hikmah dia? Orang boleh nampak syurga. Ha? Kita lagi nampak upah. Tapi pahala Allah nampak ke tak? Pahala sebab reason kat akhirat. Ha. Tapi kenapa Allah guna perkataan upah? Sebab Allah yang cipta manusia. Allah tahulah perangai manusia ni, kalau buat kerja sukarela memang malas. Memang malas. Yang rajin pergi kerja pagi sampai malam, muda sampai ketua, sebab apa? Cuba kata, okey bos cakap hari Sabtu dah datang tapi tak ada gaji, datang tak? Sampai mati tak datang. Tapi dah habis kerja, dah pencen, sambung kontrak. Sebab apa? Sebab ada upah. Penat jalan jam, besok datang lagi. Naik minyak, datang lagi. Betul tak? Sebab upah. Maka sebab manusia suka upah, Allah guna perkataan upah. Tapi ramai manusia tak faham perkataan upah tu. Bila dia terjemah pahala-pahala, sebab itulah kita jadi malas. Cuba bayangkan, aku datang kelas ni, aku akan dapat upah di akhirat. Aku senyum pada orang, aku dapat upah di akhirat. Aku jumpa orang bagi salah, aku dapat upah di akhirat. Aku salat duha, aku dapat upah. Ya Allah, banyaknya upah aku. Kita jadi rajin tak? Rajin. Jadi sebab manusia ni malas buat kerja tanpa upah, Allah guna perkataan upah. Tapi itu pun tak faham lagi, maka Allah buat apa lagi? Allah kata apa? Kalau kamu buat satu, aku bagi upah 700. Malah lagi. Allah kata kalau kamu salat sunat subuh 2 rakaat, upahnya lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Itu pun malah juga kan? Betul? Sebab tak yakin. Pada solat sunat tu 2 minit tak sampai. Duduk dalam rumah je, tak payah pergi kerja. Betul? Jadi fahamlah apa yang Allah nak bagi tahu. Jangan baca saja. Ujur. Jadi kalau kamu beriman, kalau kamu bertakwa, Dia akan beri kepada kamu upah-upah. Jangan terjemah pahala. Upah-upah kamu.
wala yas'alkum, dan dia tidak akan meminta kepada kamu amwalakum, harta-harta kamu. Tengok Allah kata harta. Punca manusia lara apa dia? Harta. Banyak habis masa cari harta. Tapi bila Allah minta bagi sedekah, kedekut. Maka Allah pun bagi bahasa apa? Kami minta mimma razaqnakum, sebahagian, bukan semua. Sebab kalau Allah minta semua, kita rasa apa? Oh, lagilah aku bekerja penak-penak nak bagi semua. Kan? Jadi Allah kata bukan nak minta semua, sikit pun. Sikit itu pula untuk siapa? Untuk kamu. Ya Allah, Allah ni tak tahulah. Kalau kita nak cakap pada manusia supaya dengar cakap kita, letih tak? Letih tak? Tapi Allah penat tak? Letih tak nak cakap pada kita ni? Tak letih. Sebab apa? Allah ada faedah tak cakap berkali-kali, cakap sampai detail ni? Allah ada faedah tak untuk Tuhan? Ada. Tapi kenapa Allah sanggup buat semua ni? Sanggup cakap walaupun detail berulang kali? Sebab Allah sangat sayang pada kita. Rahmat Allah, Allah tetap nak kita masuk surga. Kemudian Allah kata, in sekiranya yas'alkumuha, dia meminta kamu, ha tu balik apa? Ha ni balik pada amwal. Kalau Allah meminta pada kamu harta, Allah nak bagi tu perangai manusia. Bila Allah minta kemudian fayuhfikum, lalu dia mendesak, ataupun dia iaitu Allah meminta berkali-kali, bersungguh-sungguh. Apa pula sikap kamu? Minta sekali tak bagi, minta banyak kali lagi, tabkhalu, kamu mulalah jadi haji bakhil. Kamu akan tabkhalu, bakhil, kamu kedekut. Macam orang minta sedekah kan, kita bagi RM5, dia pun kata tak cukup nak RM10. Kita semakin nak bagi ke semakin kedekut. Bukan setakat semakin kedekut, nak marah. Bukan setakat nak marah, nak ambil balik ni bagi. Okey, wa yukhrij, dan dia yukhrij, mengeluarkan ataupun menzahirkan. Mengeluarkan apa? Adghanakum. Apa dia? Sifat dengki kamu. Apa maksud? Allah kata kalau Allah minta berkali-kali, kamu akan kedekut, dan akhirnya nampaklah sifat dengki kamu. Kenapa aku kena bagi? Kenapa tak orang lain? Kenapa aku kena bagi banyak? Dengki dah tu, betul? Dengki lah. Adghanakum ni bukan benci. Bukan maksud benci. Dia asalnya dengki, tapi ada kaitan dengan benci. Bila dengki membawa kepada benci. Dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa? Kedengkian. Ada terjemah benci kan? Dua-dua betul. Kita bila kita dengki, kita benci tak pada orang tu? Benci. Bukan benci pada orang, benci pada Islam. Benci pada Islam. Maknanya kalau kita masuk Islam, masuk bagi harga, itu kita jadi benci pada Islam. Yalah. Sebab apa? Sebab yang suruh tu siapa dia? Allah. Yang suruh tu Islam. Kita pada orang yang kita nak bagi pun benci, tapi yang paling kita benci yang memerintah tu.
pemerintah. Kadang-kadang contohlah nak korban kan, kita korban juga, tapi ada tak sifat kedekut dalam korban kita tu? Ada tak? Apa contoh? Cara yang murah, yang kedekut, yang kurus kan. Lepas tu kalau tak ada kat Malaysia, dia cari kat mana? Kemboja. Itu berkorban sambil berkedekut. Betul? Orang kalau korban dan pemurah, dia cari apa? Yang paling mahal, yang paling gemuk, yang paling baik isi dagingnya. Itu orang berkorban. Baru korban betul. Okey. Pukul berapa dah jam? 10.40? Masa dah habis kan? Hampir habis. Tapi ayat ni, ayat 38 ni panjang. Panjang kan? Okey, kita buka pada soalan. Ayat surah Ali Imran ayat 14. Ada disebut banyak-banyak yang manusia disebut. Perempuan, anak-anak, harta benda semua. Termasuk dalam Ayat berapa? ayat 14 Surah Ali Imran. Okey. Soalannya? Soalannya, adakah semua ni termasuk dalam lahun tadi dan laibun dua tadi? Tak, ayat 14 ni Allah nak bagi tahu manusia dihiaskan, dijadikan suka kepada apa? Nafsu syahwat. Nafsu syahwat pula apa dia? Allah huraikan. Perempuan, harta, kebun, kenderaan, anak-anak. Allah bagi tahu manusia dihiasi. Makna apa tu? Fitrah. Tapi Allah sebut kepada siapa ni? Linas. Manusia. Allah tak kata kepada orang beriman. Dan kalau kita tengok surah Al-Baqarah, cuba tengok. Ayat 212. Cuba. Allah kata apa? Zujina. Dihiasi lillazina kafaru. Kepada orang kafir. Apa yang dihias kepada orang kafir? Kehidupan dunia. Apa makna dihias? Bagi nampak cantik lah. Bila bagi dihias dan bagi nampak cantik, benda tu asalnya cantik tak? Tak cantik lah. Sebab dunia ni benda yang hina. Bahkan Nabi kata macam lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang cacat kan? Lebih hina. Jadi bila hina tak cantik. Tapi Allah nak jadikan dunia sebagai ujian. Allah buat apa? Allah bagi cantik. Tengok perempuan seronok, tengok telefon seronok, tengok makanan seronok, tengok pokok seronok, tengok suasana luar negeri seronok kan? Tapi Allah ya dalam ayat ni kepada siapa ni? Orang kafir. Dalam surah Ali Imran kepada siapa? Linas kan? Apa pengajarannya? Allah tak sebut pun kepada orang beriman. Allah tak sebut kepada orang beriman. Makna apa tu? Tapi kenapa Allah kata kepada manusia dan kepada orang kafir? Allah tak kata kepada orang beriman. Bila beriman dia tak ada hiasan lah. Maksudnya? Kalau beriman dia tak nampak cantik. Sebenarnya Allah nak bagi tahu orang beriman walaupun dunia dihiasi, tapi sedikit pun dia tak tertipu, dia tak nampak cantik pun. Kenapa? Dalam kepala dia wal akhiratu khairun. Yang tu yang masuk. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Yang tertipu dengan dunia orang kafir ataupun orang Islam yang tak beriman kepada Allah. Orang beriman tak mungkin tertipu dengan dunia.
Boleh? Jadi siapa tertipu tu dia ada ciri-ciri kufur kepada Allah. Betul? Betul. Yalah, cuba tanya diri kita logik je. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Tak payah bekerja. Dunia ni penat, letih, dapat sekejap hilang. Macam mana aku boleh tertipu dengan benda macam ni? Cuba tanya diri kita. Mana kita tak yakin pada akhirat. Sebab tu Nabi bila ditanya, kenapa kamu tak cari dunia? Nabi kata apa? Kehidupan aku kat dunia macam satu perjalanan, kemudian jumpa pokok. Pokok tu aku buat apa? Singgah sekejap je. Dan Nabi kata pokok tu lah dunia. Tak ada tarikan langsung. Pokok. Untuk berehat sekejap je. Bukan untuk kumpul harta. Boleh? Jadi beza orang beriman dengan orang kafir. Okey. Contohlah orang beriman kan. Bila ada telefon sebelah dengan Quran sebelah, dia ambil yang mana? Telefon ada Quran. Telefon keluar Quran. Telefon ada Quran. Okey. Pandai menjawab. Ada Quran, tapi banyak kali buka Quran ke banyak kali buka WhatsApp? Tak, soalan. Banyak kali buka Quran ke banyak kali buka WhatsApp? Tengok. Tengok. Kalau orang beriman dia tak tertipu. Sebab WhatsApp tu lebih kepada kata-kata manusia, tapi Quran, tafsir, kata-kata Allah. Bukan tak boleh buka WhatsApp, tapi sepatut buka kata-kata Allah lebih lama, lebih banyak. Okey? Ustaz, dapat lain yang kerja menghias ni bukan ke syaitan yang menghias-hias. Katanya Allah sendiri. Subhanallah, banyak Allah sebut. Dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah kata dia menghias. Kadang-kadang Allah kata syaitan menghias. Kadang-kadang Allah kata nafsu yang menghias. Sebenarnya, sama juga ayat. Ada ayat Allah kata yang mematikan manusia malakul maut. Ada ayat Allah mengatakan yang mematikan manusia para malaikat, bukan malaikat maut seorang. Ada ayat Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mematikan manusia. Tiga-tiga bercanggah ke? Tak bercanggah. Bila Allah kata malaikat maut yang mematikan manusia, itu dengan perintah Allah. Bila Allah kata para malaikat yang mematikan manusia, itu Allah wakilkan mereka. Bila Allah kata Allah yang mewafatkan manusia, sebab yang betul-betul berkuasa mematikan manusia Allah saja. Tapi yang mematikan manusia bukan Allah, tapi yang berkuasa Allah. Sama juga ayat ni. Kadang-kadang Allah kata Allah hias dunia. Kadang-kadang Allah kata syaitan hias dunia. Kadang-kadang Allah kata nafsu. Sebenarnya syaitan ada kuasa tak nak menghiaskan dunia? Tak ada. Semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Nafsu ada kuasa tak? Tak. Semua dengan izin Allah. Okey. Macam kita lah. Saya ada buat kebun kat situ. Besok kita kata apa? Tukar kebun saya buat kebun situ. Yang mana betul? Dua-dua betul. Yang saya buat tu kita buatkan, kita arahkan. Kita pun tak ada masa nak buat kebun sebab kita dah banyak tadabbur Al-Quran. Okey, cukup Ada soalan? Tak, ayat 35 kan. Ini bukan cerita pasal suasana dalam peperangan. Apabila umat Islam sudah menang dan orang